Salam sejahtera murid-murid yang saya kasihi sekalian. Topik kita pada hari ini ialah nasionalisme di Barat. Rakyat berilmu hidup sejahtera. Apakah yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidup kita? Apabila kita berbincang tentang hidup sejahtera, kita maksudkan hidup yang aman, hidup yang bahagia, dan hidup yang selamat. Dalam dunia yang sentiasa berubah, rakyat mestilah sentiasa menambahkan ilmu untuk meningkatkan kesejahteraan hidup kita. Ilmu bagaikan cahaya yang dapat menerangkan hidup kita. Ilmu membimbing manusia membuat keputusan yang betul serta menjauhi bahaya dan kejahatan. Contohnya, ilmu tentang kepentingan menjaga kebersihan diri membantu kita sentiasa mencegah diri daripada penyakit berbahaya. Oleh itu, dengan adanya ilmu, barulah kita dapat meningkatkan kesejahteraan hidup. Topik kita pada hari ini tertumpu kepada kawasan Barat. Jadi, di manakah Barat? Barat dalam topik ini bermaksud negara-negara Barat. Spesifiknya, ini merujuk kepada negara-negara di Barat, iaitu negara England, Amerika dan Perancis. Marilah kita sama-sama lihat buku teks muka surat 24, perengan pertama, baris pertama. Nasionalisme di Barat berkembang hasil daripada penentangan terhadap pemerintahan beraja yang menjadi simbol penindasan yang menggugat hak dan kebebasan rakyat. Kata kuncinya, hasil penentangan pemerintahan beraja. Sama seperti di negara kita, terdapat juga negara-negara Barat yang mengamalkan sistem pemerintahan beraja, iaitu raja sebagai ketua negara. Nasionalisme di Barat adalah akibat rakyat menentang raja. Nasionalisme sebegini dinamakan nasionalisme anti-raja. Seperti mana yang kita baru belajar, maksud nasionalisme ialah perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Jadi, mestilah murid-murid tertanya-tanya, bagaimanakah pula tindakan menentang raja sendiri berkaitan pula dengan perasaan cinta akan negara? Tindakan menentang raja diwajarkan sebagai gerakan nasionalisme apabila raja telah menjadi simbol penindasan yang menggugat hak dan kebebasan rakyat. Maksudnya, perbuatan raja mereka jelas menjadikan kuasa raja terlalu kuat manakala hak dan kebebasan rakyat tidak terjaga. Maka, penentangan raja di Barat adalah demi menjamin kesejahteraan hidup rakyat negara yang tercinta. Justeru juga dikenali sebagai nasionalisme anti-raja. Selain itu, idea nasionalisme juga dikaitkan dengan perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan daripada penjajahan kuasa asing seperti
Revolusi Amerika. Sebelum British menjajah negara kita, terdapat 13 buah tanah jajahan British di Amerika. Oleh itu, nasionalisme di Amerika adalah perjuangan atau usaha untuk membebaskan diri dan mendapatkan kemerdekaan. Kemerdekaan daripada penjajahan kuasa asing, iaitu British yang menjajah banyak negara selain Amerika. Secara keseluruhannya, perkembangan idea nasionalisme di Barat dibahagikan kepada dua jenis, iaitu nasionalisme akibat tindakan menentang raja ataupun nasionalisme anti-raja dan nasionalisme menentang penjajahan. Revolusi keagungan di England dan revolusi Perancis adalah contoh nasionalisme anti-raja, manakala revolusi Amerika adalah contoh nasionalisme menentang penjajahan. Revolusi keagungan, iaitu Glorious Revolution, di England berlaku disebabkan oleh keinginan menegakkan kedaulatan parlimen dan hak asasi rakyat. Revolusi ini tercetus berikutan pemerintahan Raja James II membelakangkan parlimen semasa menggubal undang-undang. Kata kuncinya, keinginan menegakkan kedaulatan parlimen dan hak asasi rakyat. Parlimen iaitu majlis ataupun badan yang menggubal undang-undang terdiri daripada wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya. Revolusi pula bermaksud perubahan yang besar dalam sesebuah kerajaan. Dalam revolusi keagungan, rakyat British mempunyai keinginan iaitu mahu menegakkan atau membetulkan kedudukan parlimen dan kuasa rakyat. Mengapakah ini terjadi? Antara sebab utamanya ialah Raja England pada masa itu, Raja James II, membelakangkan iaitu tidak mendapatkan persetujuan parlimen apabila baginda membuat undang-undang. Hal ini menyebabkan raja terlalu berkuasa, manakala hak dan kebebasan rakyat tergugat atau tidak terjaga dengan baik. Maka, demi kesejahteraan hidup rakyat, nasionalisme anti-raja berlaku melalui revolusi keagungan. Seterusnya, Revolusi Amerika. Revolusi Amerika merupakan reaksi orang Amerika menentang penjajahan British. Kata kuncinya, menentang penjajahan British. Seperti mana yang kita sudah tahu, terdapat 13 buah tanah jajahan British di Amerika. Penduduk di Amerika tidak mahu British untuk terus menjajah negara mereka. Mengapa? Penentangan ini disebabkan oleh tindakan British tidak melindungi hak penduduk Amerika yang merupakan sebahagian daripada Empire British.
Walaupun Amerika adalah di bawah British pada masa itu, British tidak melindungi hak penduduk Amerika. Sebenarnya, kalau kita bandingkan dengan revolusi keagungan, terdapat satu persamaan di sini, iaitu hak. Perkataan hak. Sama seperti Raja James II, kerajaan British tidak menjaga hak penduduk Amerika yang merupakan sebahagian daripada British. Akhirnya, kita lihat pula Revolusi Perancis. Revolusi Perancis tercetus daripada idea nasionalisme yang memperjuangkan kebebasan, persamaan dan persaudaraan oleh golongan pemikir Perancis seperti Jean-Jacques Rousseau dan Voltaire. Kata kuncinya memperjuangkan kebebasan, persamaan dan persaudaraan. Dari manakah datangnya idea ini? Rousseau telah menulis The Social Contract, sebuah buku yang mengemukakan keunggulan suara rakyat bagi menjamin kesejahteraan masyarakat. Rousseau, seorang golongan pemikir Perancis, telah menulis dalam bukunya tentang kepentingan iaitu keunggulan suara rakyat dalam menjamin kesejahteraan hidup. Rakyat mesti dibenarkan menyampaikan pendapat mereka untuk menjamin kesejahteraan hidup sesebuah masyarakat. Sasaran golongan revolusi adalah terhadap pemerintahan autokratik Raja Louis XVI dan golongan bangsawan. Golongan ini memonopoli pelbagai keistimewaan, sebaliknya rakyat terbeban dengan pelbagai cukai. Selalunya, setiap revolusi mesti berlaku atas sebab-sebab tertentu. Sebab revolusi Perancis adalah pemerintahan autokratik Raja Louis XVI, iaitu pemerintahan berkuasa penuh oleh raja dengan golongan bangsawan, iaitu golongan yang kaya. Mereka memonopoli, iaitu mengawal, mendapat pelbagai keistimewaan. Maksudnya, semua kekayaan terletak dalam tangan raja dan bangsawan. Rakyat pula kena hidup susah membayar cukai yang banyak. Maka, muncullah nasionalisme anti-raja untuk meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat. Secara kesimpulannya, idea nasionalisme ini memberikan iktibar kepada kita tentang kepentingan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Mari kita imbas kembali isi-isi penting nasionalisme di Barat. Nasionalisme di Barat adalah hasil penentangan pemerintahan beraja dan perjuangan memperoleh kemerdekaan daripada penjajahan kuasa asing. Revolusi keagungan adalah sejenis contoh nasionalisme anti-raja kerana Raja James II membelakangkan Parlimen dalam menggubal undang-undang. Revolusi Amerika pula merupakan reaksi orang Amerika menentang penjajahan British kerana British tidak melindungi hak penduduk Amerika. Akhirnya, Revolusi Perancis juga merupakan nasionalisme anti-raja yang memperjuangkan kebebasan, persamaan dan persaudaraan.
Soalan kebat kita pada hari ini, apakah iktibar, iaitu pengajaran yang dapat kita peroleh daripada perkembangan nasionalisme di Barat? Maksudnya, apakah yang dapat kita pelajari daripada perkembangan nasionalisme di Barat? Untuk soalan yang ada kata tugas iktibar, kita boleh mulakan ayat dengan cara ini, iaitu iktibar yang dapat kita peroleh daripada perkembangan nasionalisme di Barat ialah kita harus meningkatkan ilmu agar hidup sejahtera. Isi kedua, berwaspada terhadap anasir luar supaya negara berdaulat. Isi ketiga, mewujudkan politik stabil agar negara aman. Dan isi terakhir, bekerjasama memajukan negara untuk mengelakkan peperangan. Tidak tahu cara menjawab? Jangan risau. Inilah contoh jawapan untuk rujukan murid-murid semua. Sekian, terima kasih.